Hai guys, kembali lagi anda ke dalam channel saya iaitu Wells Official Channel. Tentunya suatu channel yang sentiasa memberikan anda maklumat baru berkenaan dengan fakta, konspirasi, mitos dan juga sesuatu yang bersifat historical. Apakah itu penanggal? Banyak orang cakap bahwa penanggal itu adalah mitos dan satu cerita legenda sekadar untuk menakut-nakutkan orang sahaja. Lebih-lebih lagi apabila masyarakat sudah memiliki agama dan kepercayaan, ini menguatkan lagi tafsiran mereka dan menyatakan bahwa makhluk ini tidak wujud sama sekali. Video ini bukanlah untuk menakutkan kita dan sama sekali tidak mengajar kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Tetapi ini adalah sekadar perkongsian dan sekaligus membuka minda kita kerana pada hakikatnya makhluk ini masih lagi wujud sehingga hari ini. Bukan saja di Malaysia tetapi penanggal ini juga wujud di negara-negara lain seperti Indonesia, Filipina, Indochina seperti Thailand, Laos dan Kamboja. Cumanya makhluk ini disebut dengan nama yang berbeza mengikut negara. Di Indonesia makhluk ini dipanggil lik. Thailand pula dipanggil sebagai krasue atau krasu. Sementara itu Kamboja memanggil sebagai ap, Laos memanggil sebagai pikasu atau kasu. Sementara itu di Malaysia pula terdapat berbagai panggilan untuk makhluk ini mengikut negeri dan bahasa mereka. Sedangkan di Sabah saja terdapat berbagai panggilan. Misalnya kaum Kadazan Dusun, mereka memanggil makhluk ini sebagai babalan atau kumokodong. Sementara itu di Semenanjung Malaysia, makhluk ini dipanggil sebagai penanggalan atau tenggelong. Berikut saya akan kongsikan fakta berkenaan dengan penanggal ini. Pertama, bukan spesies hantu atau jin. Meskipun kita selalu dengar bahwa penanggal ini sering dipanggil hantu disebabkan rupa makhluk ini yang begitu mengerikan ataupun menyeramkan, tetapi perlu diketahui bahawa ianya bukanlah spesies hantu ataupun jin. Makhluk ini sebenarnya berasal daripada manusia biasa, yaitu orang yang mengamalkan ilmu hitam sehingga turun-temurun. Umumnya, hantu penanggal dituntut oleh seorang wanita bagi membantu mengekalkan kecantikannya, membunuh musuhnya, menjaga tanaman atau peliharaan daripada pencuri dan lain-lain. Oleh kerana penanggal adalah kejadian hasil pengamal ilmu hitam berterusan serta persekutuan dengan jin, ia tidak boleh diklasifikasikan sebagai makhluk gaib. Dalam istilah lain juga, ia adalah manusia yang hidup secara normal di siang hari dan pada waktu lain sekiranya tidak berpisah daripada tubuh badannya. Justru itu makhluk ini tidak akan takut pada Al-Quran maupun kitab suci. Untuk pengetahuan juga bahawa ilmu yang dituntut oleh makhluk ini perlu diwarisi. Hakikatnya dikatakan bahawa wanita kampung yang terpaksa menerima saka hantu penanggal ini diwarisinya daripada ibunya, dan sekiranya ianya tidak mewarisinya maka ianya menjadi lebih teruk. Fakta kedua, sejarah penanggal bermula. Oke guys, untuk mengenal pasti bagaimana sejarah makhluk ini, ianya sukar untuk dikenal pasti rentetan daripada kajian-kajian yang begitu terhad. Tetapi perlu diketahui bahawa makhluk ini sudah pun wujud sebelum masyarakat di Nusantara mengenali agama. Mengambil satu contoh dalam konteks masyarakat Kadazan Dusun di Sabah, seperti yang saya jelaskan sebelum ini, mereka memanggil makhluk ini sebagai babalan atau kumokodong. Dipercayai balan-balan ataupun kumokodong mula mempengaruhi kepercayaan kaum Kadazan Dusun setelah berlakunya penghijrahan etnik-etnik berasal dari selatan Filipina dan wilayah Indonesia ke wilayah Sabah yang dikuasai oleh Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu pada suatu ketika dahulu. Kaum Kadazan Dusun juga diberitahu oleh mereka akan kelemahan ilmu balan-balan bagi tujuan berjaga-jaga. Kepercayaan Kadazan Dusun mengatakan jika seseorang ingin berjalan pada waktu malam dengan membawa daging atau sesuatu yang mempunyai darah, mereka akan berasa takut kerana walaupun beban daging yang dibawa tidak berat tetapi secara tiba-tiba akan terasa berat bagi pemikulnya. Ini disebabkan mereka percaya bahawa ada sesuatu yang menarik daging berkenaan seolah-olah menghalang pembawa daging dari terus menjalankan perjalanan mereka. Untuk mengelakkannya, seseorang itu harus memberi, iaitu membuang sedikit daging tersebut kepada makhluk berkenaan.
Fakta ketiga, suka menjilat darah pada uri perempuan bersalin. Jika kita lihat mana-mana industri perfilman yang berkaitan dengan penanggal ini, mesti akan terdapat seorang wanita yang dalam tempo menunggu hari untuk bersalin. Ya, boleh dikatakan bahwa di mana ada wanita bersalin, di situ ada makhluk tersebut. Sebenarnya makhluk ini suka menjilat darah pada uri perempuan yang baru sahaja lepas bersalin. Sekiranya makhluk ini gagal mendapatkannya, ianya akan menyerang dan menghisap darah manusia. Sekiranya masih gagal menghisap darah manusia, makhluk ini akan menyerang mayat manusia dan memakan segala organ dalam tubuh mayat itu, terutamanya hati. Suatu tragedi yang pernah berlaku yang mana sewaktu proses untuk mengebumikan jenazah, mereka merasakan bahwa keras badan si mati itu lain daripada kebiasaannya. Justru itu, untuk mencari jawapan pada rasa pelik itu, anak kepada si mati meminta supaya jenazah bapaknya dinaikkan semula ke tepi kubur. Amat mengejutkan, sejurus ikatan kain kafan yang membaluti tubuh jenazah itu dibuka. Jenazah tersebut telah ditukar menjadi batang pisang. Tiada sesiapa pun yang menyedari bila masanya jenazah itu ditukarkan dengan batang pisang. Dalam konteks ini, kita dapat melihat yang mana adat menjaga kubur telah menjadi suatu adat dan diwarisi oleh masyarakat Bajau Sabah oleh nenek moyang mereka sejak berkurun lama. Menurut kepercayaan masyarakat Bajau, adat menjaga kubur selama 7 hari ini wajib dilakukan agar mayat yang baru dikebumikan itu tidak didatangi oleh balan-balan yang dikatakan boleh memakan segala organ dalaman mayat di dalam kubur. Jika kita meninjau dari aspek saintifik, sememangnya umum mengetahui bahwa setiap jasad yang sudah meninggal dunia dan dikebumikan akan melalui beberapa proses-proses rebutan bermula dari hari pertama sehinggalah ke hari ke-7. Jadi, kawalan kubur selama 7 hari ini adalah bagi menjaga proses-proses merebut ini tidak diganggu oleh makhluk-makhluk yang mistik. Fakta keempat, beroperasi pada waktu malam dan menjadi manusia biasa pada waktu siang hari. Ya guys, bagi saya ini adalah sesuatu yang unik terhadap makhluk ini dan amat berbahaya jika ianya tidak dapat dikenal pasti oleh penduduk di sekitarnya. Perlu diketahui bahwa makhluk ini hanyalah bergerak mencari mangsa pada waktu malam sahaja dan kemudiannya dia akan bergerak bebas seperti manusia biasa pada siang hari. Terdapat fakta yang menyatakan bahwa actually makhluk ini terdapat 2 jenis, sama ada terbang yang hanya kepala serta isi perutnya yang terbang terawang-awang mencari mangsa, biasanya bermula jam 8 malam dan kembali semula ke badannya sebelum matahari terbit. Sementara itu, jenis yang kedua pula ialah terbang bersama dengan badan-badannya sekali. Untuk mengetahui sama ada makhluk ini berdekatan ialah dengan mendengar hilai ketawanya, umpama bunyi seperti kuda tetapi nyaring. Sekiranya bunyi hilai ketawa kuat didengar, makanya makhluk itu berada jauh dari tempat orang yang mendengar. Tetapi sekiranya bunyi kedengaran sayup-sayup di kejauhan, bermakna makhluk itu berada dalam kawasan yang berdekatan. Makhluk ini boleh dibunuh dan didedakan identitinya. Terdapat berbagai cara untuk membunuh penanggal dan mendedakan identitinya. Ia boleh dimusnahkan dengan menuang serpian kaca dalam lubang tengkuknya yang akan mencederakan organ dalaman apabila ia kembali bersambung pada tubuhnya. Cara lain untuk membunuh penanggal adalah dengan membakar tubuhnya. Dengan itu menghalang penanggal dari kembali bercantum dengan tubuhnya pada siang hari. Selain itu, cara untuk mendedakan siapa sebenarnya penanggal tanpa membunuhnya ialah dengan terbalikkan tubuhnya. Dengan itu, apabila kepala penanggal kembali bercantum semula dengan tubuhnya, ia akan bercantum secara terbalik, iaitu kepala makhluk ini menghadap ke belakang manakala badannya pula menghadap ke hadapan. Maka dengan itu dapat mendedakan kepada semua orang siapakah dia sebenarnya. Cara kedua, dengan memerhatikan matanya yang mana dikatakan bahwa mata makhluk ini sentiasa merah. Untuk memastikannya lagi, potonglah limau nipis sambil memerhatikan matanya. Jika dia mengamalkan ilmu penanggal, matanya akan berair. Cara ketiga ialah melihat kepada lehernya. Lazimnya makhluk ini suka menutup bahagian leher mereka dengan selendang kerana leher makhluk ini selalunya ada bekas atau tanda tempat terpisah
kepala dengan badan. Namun ini terpulang kepada jenis kulit pengamal. Ada yang nampak begitu ketara dan ada juga yang tidak nampak tanda-tanda langsung. Fakta keenam, waktu malam namanya tidak boleh disebut. Boleh dikatakan adalah tabu untuk menyebut makhluk ini pada waktu malam. Begitu juga apabila anda melihat makhluk ini berterbangan pada waktu malam, biarkan saja dan tidak boleh ditegur. Di Sabah, memandangkan namanya tidak boleh disebut pada waktu malam, maka terdapat gelaran lain yang dipanggil yaitu Bi Kuasa 2. Terdapat pengalaman daripada sebuah keluarga yang mana anaknya ternampak makhluk ini sedang terbang berhampiran dengan tiang lampu. Lalu budak itu menegur dan memberitahu ibunya tentang apa yang dia lihat. Sejurus itu mereka telah dikejar oleh makhluk tersebut dan menghentak-hentak cuba untuk memecahkan cermin kereta mereka. Walaupun mereka cuba untuk menghalau dengan membaca Al-Quran, namun makhluk itu langsung tidak takut, tetapi menjadi semakin ganas. Mereka bernasib baik kerana di hadapan mereka keadaan begitu terdedah dengan cahaya lampu. Kemudian makhluk itu pun lari. Fakta yang ketujuh, boleh dicegah kehadirannya dan terikat dengan pantang larang. Untuk pengetahuan, terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan untuk menghalau makhluk ini daripada terus mengganggu. Penanggal ini dikatakan takut bawang putih dan garam kerana benda ini boleh mencederakannya. Kedua, makhluk ini juga takut dengan pisau belati, cuka, rempah ratus dan ekor ikan pari-pari yang dibuat sebagai cemeti. Asal saja benda-benda yang tajam ataupun berduri, ianya amat ditakuti oleh makhluk tersebut kerana benda tersebut boleh mengakibatkan isi perutnya yang terburai itu tersangkut atau luka. Justru itu pada zaman dahulu untuk mencegah makhluk ini terutamanya kepada si suami yang istrinya mengandung, mereka akan menanam pokok berduri seperti limau dan benda-benda tajam seperti bulu di sekitar rumah mereka. Selain itu, pantang larang untuk makhluk ini ialah mereka tidak boleh menghisap darah manusia yang memakan daging khinzir. Mereka juga harus pulang semula ke badannya sebelum matahari itu terbit. Fakta ke-8, penyakit balan-balan boleh diobati. Sama ada betul ataupun tidak, terdapat orang yang menyatakan bahawa seseorang yang memiliki ilmu balan-balan ini masih boleh diubati. Antara contoh perubatan ialah dengan memberi minum seseorang pengamal itu dengan air tembakau. Setelah itu, ia dihayunkan sehingga mabuk dan termuntah. Apabila pengamal tersebut muntah, maka keluar bersama muntahnya sejenis lembaga berupa burung atau anak tikus. Dipercayai juga sekiranya seseorang itu memuntahkan burung, bermakna ia mengamalkan ilmu balan-balan yang boleh terbang. Manakala sekiranya ia memuntahkan anak tikus, bermakna ia mengamalkan ilmu balan-balan yang berjalan seperti manusia biasa.